Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera, salam perangi rasuah. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang satu peruntukan baharu yang telah diluluskan oleh Parlimen, iaitu pada 5 April tahun 2018, iaitu Seksyen 17A besar ataupun Seksyen 17 kapital A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, iaitu kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Dan seksyen ini telah berkuasa sejak 1 Jun 2020 yang lalu, dan syarikat organisasi komersial telah diberi tempoh selama 2 tahun daripada tarikh kelulusan di Parlimen, bertujuan bagi membolehkan organisasi komersial tersebut untuk memahami peruntukan ini dan juga boleh melaksanakan langkah-langkah perlu agar tidak terjebak dalam kesalahan organisasi komersial ini. Dan objektif Seksyen 17A kapital A ini diperkenalkan adalah bagi menggalakkan aktiviti perniagaan dijalankan secara jujur dan bebas daripada gejala rasuah. Di samping itu, ia juga untuk menggalakkan organisasi komersial tersebut dapat melaksanakan apakah langkah-langkah pencegahan rasuah yang boleh ataupun yang perlu dilakukan, ya. Dan yang ketiga adalah bagi mempromosikan tadbir urus baik dan pematuhan undang-undang pencegahan rasuah dalam organisasi itu sendiri. Dan dalam melaksanakan seksyen ini, rujukan undang-undang adalah merujuk kepada Seksyen 7 UK Bribery Act tahun 2010 dan juga Foreign Corrupt Practices Act tahun 1977 di US. Dan pelaksanaan undang-undang baharu ini juga adalah bagi melaksanakan obligasi dan tanggungjawab antarabangsa di bawah Artikel 26 United Nations Convention Against Corruption, iaitu ataupun UNCAC, serta perjanjian kerjasama komprehensif dan progresif Trans-Pacific di bawah Chapter 26, iaitu Transparency dan Anti-Corruption, ya. Dan saya juga akan menjelaskan apakah tafsiran-tafsiran utama di bawah Seksyen 17A Akta 17A besar Akta SPR 2009, iaitu kesalahan oleh organisasi komersial ini. Pertama ialah suatu organisasi komersial melakukan kesalahan jika seseorang yang bersetuju dengan organisasi komersial itu secara rasuah bersetuju untuk memberikan, menjanjikan atau menawarkan kepada mana-mana orang apa-apa suapan, sama ada bagi faedah orang itu atau bagi faedah orang lain, dengan niat pertama untuk memperoleh atau mengekalkan perniagaan bagi organisasi komersial itu, atau untuk memperoleh atau mengekalkan faedah dalam menjalankan perniagaan organisasi komersial tersebut. Secara mudahnya, kesalahan berlaku apabila seseorang yang bersekutu dengan komersial bersetuju untuk memberikan, menjanjikan atau menawarkan rasuah dengan tujuan untuk memperoleh atau mengekalkan perniagaan organisasi komersial tersebut, dan juga untuk memperoleh atau mengekalkan faedah dalam menjalankan perniagaan organisasi tersebut. Manakala definisi organisasi komersial ialah terdapat empat kategori organisasi yang boleh didakwa kena rasuah di bawah seksyen ini, iaitu pertama, organisasi yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat tahun 2016. Yang kedua, perniagaan yang didaftarkan di bawah Akta Perkongsian 1961. Yang ketiga ialah perniagaan yang didaftarkan di bawah Akta Perkongsian Liability Terhad 2012. Serta yang keempat,
syarikat atau perniagaan luar negara yang menjalankan perniagaan di Malaysia. Dan definisi seseorang yang bersekutu dengan organisasi komersial adalah mana-mana individu yang mana perbuatan rasuah yang dilakukan oleh individu ini boleh menyebabkan organisasi mereka didakwa. Okey, siapakah pula seseorang yang bersekutu dengan organisasi komersial? Di bawah section ini, seseorang yang bersekutu dengan organisasi komersial adalah termasuk pengarah, rakan kongsi atau pekerja organisasi itu sendiri, atau juga individu yang melaksanakan tugas bagi pihak organisasi komersial berkenaan. Jika bersalah, apakah hukuman? Hukuman yang boleh dikenakan adalah denda tidak kurang 10 kali ganda nilai suapan atau 1 juta mengikut mana-mana yang lebih tinggi, atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-keduanya sekali. Ya, tidak ada pilihan. Maksudnya semua dua-dua boleh terkena, sama ada penjara ataupun denda. Sekiranya organisasi komersial tersebut didapati bersalah, siapa yang boleh dihukum? Pertama adalah organisasi komersial itu sendiri. Yang kedua, pengarah atau orang yang mempunyai kawalan, iaitu kawalan terhadap organisasi tersebut, atau juga rakan kongsi atau pegawai ataupun pekerja organisasi sendiri. Yang ketiga adalah sesiapa sahaja yang terlibat dalam pengurusan organisasi komersial berkenaan. Kecuali individu tersebut dapat membuktikan bahawa kesalahan organisasi komersial dilakukan tanpa keizinannya atau penglibatannya, dan juga pihak organisasi telah menjalankan segala usaha yang wajar untuk mencegah pelakuan rasuah dalam organisasi. Bagi organisasi komersial yang dituduh di mahkamah, mereka perlu membuktikan tata cara ataupun usaha yang mencukupi untuk mencegah jenayah rasuah telah dilaksanakan dalam organisasi tersebut. Apakah usaha-usaha yang mencukupi? Menteri telah mengeluarkan satu garis panduan tata cara mencukupi untuk menghalang pegawai ataupun kaki tangan terlibat daripada melakukan rasuah, di mana garis panduan ini telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 10 Disember tahun 2018, di mana garis panduan ini dikenali sebagai trust, prinsip trust, TRUST. Prinsip trust ini adalah yang pertama adalah top level management ataupun top level commitment, iaitu komitmen pengurusan tertinggi, di mana pengurusan organisasi mesti komited dan menzahirkan komitmen mereka dalam usaha mencegah rasuah. Mereka juga mesti memberi jaminan kepada pemegang taruh bahawa organisasi akan sentiasa mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkuasa berkaitan dengan rasuah. Paling penting adalah kesediaan pengurusan untuk memperuntukkan belanjawan yang mencukupi dan sumber manusia yang kompeten bagi memastikan agenda peningkatan integriti, tadbir urus dan pencegahan rasuah dapat dilaksanakan. Yang kedua iaitu R, risk assessment ataupun penilaian risiko. Risiko rasuah wujud berpunca daripada pelbagai faktor, terutamanya akibat kelemahan sistem dan prosedur. Dari semasa ke semasa, organisasi mesti melaksanakan penilaian terhadap risiko dan seterusnya melaksanakan usaha-usaha penambahbaikan, dan dicadangkan penilaian risiko ini dibuat setiap 3 tahun, dan pihak organisasi boleh melibatkan pihak luar yang dilantik untuk membuat penilaian risiko ini. Yang ketiga adalah undertake control measures ataupun
pelaksanaan langkah kawalan, iaitu di mana organisasi mesti mempunyai pendirian yang cukup jelas mengenai tadbir urus baik dan pencegahan jenayah rasuah, dan juga organisasi tersebut perlu merangka polisi dan juga prosedur untuk menangani pencegahan kepentingan, iaitu conflict of interest, pelaksanaan due diligence dalam proses pelantikan pembekal atau kontraktor, atau polisi mengenai sumbangan dan derma termasuk derma politik, polisi mengenai pemberi maklumat, dan polisi berhubung bayaran kemudahan. Paling penting adalah setiap pelaksanaan polisi, prosedur dan inisiatif anti rasuah mestilah didokumentasikan. Yang keempat adalah sistem review, monitoring and enforcement, iaitu pemantauan, penilaian dan penguasaan secara sistematik, di mana organisasi mesti menggalakkan warganya melaporkan perbuatan rasuah dan salah laku lain yang berlaku, dan sehubungan itu selain daripada polisi dan tata cara khusus untuk melindungi pemberi maklumat, organisasi juga perlu mewujudkan satu saluran aduan yang berkesan dan boleh dipercayai, Dan yang terakhir iaitu T, iaitu training dan communication ataupun komunikasi dan latihan, di mana polisi, prosedur dan inisiatif anti rasuah yang dilaksanakan mesti dihebahkan kepada semua warga organisasi. Program kesedaran dan latihan mengenai pencegahan rasuah mestilah dilaksanakan secara berterusan dalam organisasi tersebut. Dan terdapat beberapa contoh kes di luar negara yang melibatkan liability corporate ini. Saya bagi satu contoh di UK, iaitu satu syarikat yang dinamakan Sweet Group PLC, yang merupakan satu syarikat penyedia perkhidmatan profesional dalam sektor pembinaan di United Kingdom, di mana Sweet menjadikan syarikat pertama yang didakwa dan disabitkan hukuman kerana rasuah di UK. Siasatan telah dilaksanakan oleh pihak Serious Fraud Office ataupun SFO ke atas syarikat ini bermula pada sekitar Jun 2014. Dan siasatan mendapati anak syarikat Sweet di Timur Tengah, iaitu Cyril Sweet International Limited, telah membuat bayaran rasuah kepada pegawai kanan Al-Ain Ahliah Insurance Company, di mana rasuah adalah bertujuan untuk memenangi kontrak khidmat perundingan bagi pembinaan hotel di Abu Dhabi. Pada Disember tahun 2015, syarikat ini telah mengaku bersalah kerana gagal melaksanakan usaha pencegahan rasuah seperti yang dikehendaki di bawah Seksyen 7-1-B UK Bribery Act tahun 2010, Dan pada 19 Februari tahun 2016, Southwark Crown Court mendenda Sweet sebanyak 2.25 juta pound sterling, dan mahkamah juga telah mengarahkan mereka untuk menanggung kos siasatan sebanyak 95,000 pound sterling. Itu contoh satu kes. Dan satu contoh saya nak bagi kes yang juga disiasat oleh SFO, iaitu Standard Bank, yang mana apabila anak syarikatnya Stanbic Bank Tanzania dikatakan telah memberi rasuah USD 6 juta kepada syarikat Tanzania, iaitu Enterprise Growth Market Advisors, di mana rasuah telah dibayar pada sekitar bulan Mac tahun 2013 bertujuan untuk memujuk pegawai kerajaan Tanzania supaya membuat pinjaman berjumlah 600 juta USD daripada Stanbic Bank. Hasil pinjaman tersebut, Stanbic Bank dan Standard Bank akan berkongsi charge yuran berjumlah USD 8.4 juta. Dan pada 30 November tahun 2015, Standard Bank bersetuju membayar penalti
sebanyak US$32.2 juta melalui DPA, Deferred Prosecution Agreement, di mana Standard Bank juga dikehendaki membayar kos kesihatan dan pengurusan DPA kepada SAFO sebanyak 330,000 pound sterling. Dan Standard Bank ini merupakan bank yang pertama yang bersetuju memasuki proceeding DPA bagi mengelakkan pendakwaan di bawah UK Bribery Act tahun 2010. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan agar apa sahaja jenis rasuah, laporlah kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, dan kalau di Negeri Melaka ni, laporlah kepada SPRM Negeri Melaka di nombor talian 0628966000, atau tuan-tuan dan puan-puan boleh datang sendiri ke pejabat kami yang terletak di Alai Perdana, ataupun boleh email kepada info@sprm.gov.my atau mail@sprm.gov.my, ataupun melalui portal SPRM, iaitu Sistem Pengurusan Aduan, ataupun terus menghantar surat tanpa stem ke peti surat 6000, dan paling senang menghubungi mana-mana pegawai SPRM. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.